Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani Global pada awal Julai lalu, iaitu sekitar 10 ataupun 11 Julai yang lepas, sidang kemuncak pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara ataupun NATO, pakatan di kalangan negara-negara Kesatuan Eropah dan juga ally mereka ataupun sekutu mereka bersidang di Vilnius. Dan beberapa perkara dilihat penting ataupun signifikan untuk kita lihat pasca persidangan di Vilnius ini. Adakah antara isu utama yang mendasari ataupun menjadi tumpuan persidangan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara kali ini adalah bagaimana penyertaan Ukraine dalam NATO. Adakah ia diterima sebulat suara oleh anggota-anggota NATO ini? Begitu juga penyertaan Sweden, walaupun pada beberapa tahun yang lalu sehinggalah persidangan kali ini, Turki antara negara yang membantah keras penyertaan penyertaan Sweden dalam NATO kerana isu Kurdistan dan juga pengiktirafan Sweden kepada mereka yang menentang pentadbiran di Ankara. Dan begitu juga bagaimana hubungan NATO dalam isu perang Rusia dan juga Ukraine. Adakah NATO akan terus membanjiri dengan pertahanan-pertahanan terkini ataupun senjata-senjata pertahanan terkini kepada Ukraine untuk menandingi serangan-serangan yang diberikan oleh Moskow ke atas wilayah yang cuba ditakluki oleh Rusia. Jadi untuk melihat perkara ini penting kerana memberi impak juga kepada geopolitik semasa negara dan juga ASEAN misalnya. Jadi Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, Jabatan Hubungan Antarabangsa Keselamatan dan juga Undang-Undang dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM sudah pun bersedia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik, alhamdulillah. Walaupun sibuk, baru saja pulang dari Irbil di utara Iraq itu, sempat bersama kami dalam memberikan sedikit analisa pasca persidangan pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara ataupun NATO. Jadi dalam persidangan yang lalu ini, yang baru-baru ini, apa takeaways yang Prof rasakan penting untuk kita lihat? Baik, pertama sekali kita lihat persidangan yang berlaku baru-baru ni pada 9 dan 10 Julai yang lalu adalah merupakan satu kita panggil satu situasi yang sangat berbeza berbanding sebelum ini, iaitu dengan penyertaan secara jemputan kepada Ukraine. Ya. Jadi kita faham sebenarnya geopolitik dunia hari ini telah maknanya telah diwarnai dengan konflik ketenteraan di antara Rusia dan juga Ukraine. Dan walaupun menjadi sebenarnya duri dalam daging kepada isu yang besar bagi dunia ini adalah kesungguhan Ukraine untuk menyertai NATO, dan NATO tidak menerima Ukraine sebagai sebahagian daripada anggotanya buat masa ini. Tetapi Ukraine telah dijemput, telah dipersilakan hadir. Presiden Zelensky telah hadir dalam meeting tersebut di Lithuania, dan juga ini telah menunjukkan bahawa NATO secara prinsipnya bersetuju untuk menerima kemasukan Ukraine. Cuma mungkin belum pada masanya lagi, tetapi mereka sudah bersedia. Okay, itu takeaway yang pertama, Azri, ya. Yang kedua, saya boleh lihat juga dalam persidangan baru-baru ini adalah kita panggil seperti keputusan yang mendadak dilakukan oleh Turki, iaitu Presiden Erdogan, apabila beliau secara tiba-tiba telah mengubah prinsip dan juga pendirian Turki. Ankara yang menolak sekeras-kerasnya penyertaan Sweden sebelum ini, tetapi tiba-tiba kita lihat nadanya berubah pada persidangan tersebut, dan Turki secara rasmi telah menyokong permohonan oleh Sweden dan juga memberikan lampu hijau untuk Ukraine membuat permohonan bagi penyertaan dalam gabungan NATO. Dan takeaway yang ketiga adalah saya melihat bagaimana platform tersebut di Vilnius ini
telah dijadikan sebagai satu platform untuk menghentam verbally atau melakukan serangan secara verbal kepada dua kuasa besar di sebelah timur, iaitu Rusia dan juga China. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa seteru di antara blok barat dan blok timur ini semakin memuncak dan telah menggunakan platform rasmi sebagai medan untuk meluahkan ketidakpuasan hati ataupun menghentam pihak satu lagi yang mungkin akan membawa kepada consequences yang lebih besar dan juga dahsyat pada masa-masa yang akan datang. Dari aspek tiga dapatan utama yang diangkat oleh Prof tadi, Ya. adakah NATO masih berteka-teki status Zelensky ataupun status Ukraine dalam keanggotaan NATO, sebab itu tiada keputusan sama ada Ukraine diterima masuk sebagai anggota, kerana isu penyataan ini memberikan satu risiko yang amat besar kepada geopolitik dunia dan pastinya Rusia tidak akan memberikan jalan mudah jika itu dapat diterima oleh NATO. Mungkin dalam beberapa bulan akan datang keputusan-keputusan ini sedang difikir, ataupun NATO memang tidak akan memberikan keahlian pada Ukraine, tetapi mereka hanya menjadi pendokong kepada Ukraine atas alasan untuk menjadikan proksi kepada penentangan serangan Moskow ke atas Ukraine. Ya, sangat menarik sebenarnya, termasuk kupasan yang diberikan oleh Nazri sendiri tentang penyertaan Ukraine. Dan kita lihat sebenarnya inilah yang saya sebut tadi, duri dalam daging. Dan kita pun tidak jelas takat mana sebenarnya keikhlasan oleh NATO yang diketuai oleh Amerika dan juga sekutu-sekutu mereka untuk membawa masuk Ukraine. Dan saya pun juga agak sinis lah melihat bagaimana Amerika dan juga NATO itu sendiri cukup kita panggil lapar untuk meluaskan kuasa mereka. Malah daripada penyertaan ataupun establishment NATO itu yang tidak ramai tetapi akhirnya telah berkembang sehingga menjadi 31 buah gabungan dan masih lagi berusaha untuk dikembangkan dengan penyertaan terakhir daripada Finland. Sekarang mereka telah menerima Sweden dan mereka juga menerima bakal menerima Ukraine katanya. Dan adakah mereka akan luaskan lagi untuk apa? Sedangkan kita melihat blok yang satu lagi, iaitu blok yang dikuasai oleh Rusia dan juga China, gabungan mereka tidak begitu teruja untuk meluaskan kuasa yang sebegitu. Jadi apa agenda yang diinginkan? Jadi saya melihat bahawa isu yang bermain ini tidak akan menjadi isu besar, tidak akan menjadi masalah kalau NATO sendiri tidak terlalu lapar untuk meluaskan kuasanya dan juga menambah ahli gabungannya yang sudah habis Eropah, mereka pergi ke Balkan dan malah mereka juga membuat alliance di Asia Pasifik, di Eropah, di Afrika, di Latin Amerika, dan di mana-mana sahaja. Jadi peluasan kuasa yang sebegitu tidak disenangi oleh Rusia dan juga China serta sekutu mereka. Jadi di situlah kita melihat bahawa permainan ini adalah permainan yang mempunyai agenda kepentingan peribadi, industri senjata api dan juga perniagaan oleh golongan-golongan warmonger yang mendanai kempen-kempen ahli politik di Amerika. Dan di sinilah kita lihat bagaimana Zelensky, bagi saya Ukraine itu menjadi seperti kuda tunggangan dan juga boleh kita panggil sebagai menjadi black sheep, kambing hitam yang duduk di tengah-tengah menjadi korban di antara dua blok kuasa besar. Okey, dari aspek penyertaan Sweden diterima masuk secara rasminya, apa sebenarnya yang mungkin Prof rasakan di sebalik tabir yang menyebabkan Presiden Erdogan membuat keputusan di saat akhir, walaupun kita tahu Erdogan tidak pernah memberi laluan mudah kepada Sweden atas dasar perkara-perkara dalaman Ankara itu ada dilakukan ataupun berlaku di Sweden, itu yang menyebabkan keanggotaan itu tertangguh begitu lama berbanding Finland, Norway dan sebagainya. Jadi apa di sebalik tabir yang Ankara membuat keputusan sebegitu? Ya. Kalau kita lihat daripada segi history
historicalnya Sweden ini sebenarnya pernah dijemput diundang untuk menyertai NATO pada tahun 1949, dan ketika itu mereka mengambil keputusan untuk menolak daripada menyertai NATO kerana mereka kekal dengan satu prinsip iaitu neutrality dan juga tidak berpihak kepada mana-mana kuasa dalam konflik dunia, ya. Jadi di situ kita melihat satu stand yang sangat berbeza berbanding sekarang, yang mana mereka nak sangat menjadi sebahagian daripada NATO kerana dimomokkan dengan kegairahan Rusia untuk menguasai negara-negara yang tidak ada dalam gabungan, termasuklah Sweden. Okey. Dan bagaimana, menjawab soalan Nazri tadi, bagaimana Erdogan Presiden Turki telah membuat satu, kita panggil seperti pusingan U, yang mana sebelum ini cukup menentang keras penyertaan Sweden. Malah tindakan pihak negara dan juga Mahkamah Sweden membenarkan pembakaran Quran di hadapan kedutaan Turki. Itu juga cukup jelas bahawa mereka seperti mencabar Turki, dan Turki pastinya marah. Dan memang itu telah diluahkan daripada siri-siri isu konfrontasi yang kita lihat telah berlaku. Tetapi bagaimana ianya berubah dalam skrip mata? Antaranya, ini yang harus dijelaskan kepada semua, tatapan umum. Antaranya ada beberapa deal yang bersifat menguntungkan pihak Turki dilakukan sebagai, kita panggil, timbal balas kepada persekutuan. Ya. Antaranya, satu adalah yang kita panggil sebagai liberalization of visa, which is free visa travel to Turkish. Jadi rakyat Turki dibenarkan oleh custom daripada seluruh negara Eropah, terutama sekali dalam gabungan NATO, membenarkan rakyat Turki berurusan ataupun pergi melancong ataupun masuk ke negara-negara Eropah tanpa visa. Itu satu. Yang kedua adalah satu kita panggil perjanjian baru yang membenarkan pemilikan pesawat tempur oleh Turki daripada Amerika. Jadi kalau sebelum ini, apabila Turki membuat keputusan membeli defense, kita panggil defense system yang jenis S-400 daripada Rusia, itu telah menyebabkan Amerika marah, dan Amerika telah mengeluarkan Rusia daripada perjanjian kerjasama untuk membangunkan pesawat tempur F-35. Kemudian hasil daripada timbal balas kita tadi yang kita bincang tadi, sekarang ini Turki dibenarkan bukan saja meneruskan projek tersebut, malah memiliki pesawat tempur F-16. Jadi ini adalah satu keadaan yang sangat menarik untuk ketenteraan di Turki. Dan yang ketiga adalah satu perkara juga sebenarnya berkaitan dengan politik, survival politik Erdogan dan juga Turki, iaitu kesediaan Sweden untuk mengharamkan pergerakan Kurdistan. Jadi ramai tokoh-tokoh Kurdistan yang berada dalam negara Sweden atas kapasiti suaka politik dan sebagainya telah diberikan satu situasi yang cukup selesa dan telah dibantu. Tetapi hasil daripada timbal balas tadi, penyertaan Sweden, dan Sweden telah mengharamkan dan mengkategorikan beberapa pergerakan Kurdistan, termasuklah Fethullah Organization, sebagai terrorist group. Dan saya tidak langsung akan menjadikan Erdogan lebih kuat, kukuh, malah boleh mengambil satu tindakan ketenteraan ke atas kelompok-kelompok pemisah Kurdistan, kerana mereka telah digazetkan sebagai kumpulan teroris bukan sahaja di Turki, malah di seluruh dunia, termasuklah di Sweden. Ya, mungkin Prof nak jelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan Sweden berkompromi tentang isu Kurdistan ini. Ya, antara sebabnya adalah kerana Sweden memang sangat-sangat ingin masuk dalam gabungan NATO. Ya, itu puncanya. Jadi mereka sanggup untuk, maknanya, melakukan satu bargaining lah. Maknanya, okay, win-win situation. So dia menyerahkan beberapa isu yang diminta oleh Turki, dan Turki
membenarkan Sweden untuk diterima masuk. Dan kenapa? Sebab Sweden melihat bahawa jika mereka berada dalam gabungan NATO pada hari ini, mereka akan dibantu oleh Amerika dan juga sekutu-sekutu mereka, kerana kekuatan NATO pada hari ini mereka digabungkan semua tidak termasuk Sweden dan juga Ukraine. Kekuatan ketenteraan infanteri mereka adalah seramai 3.36 bilion 3.36 juta lah berbanding dengan kekuatan ketenteraan infanteri Rusia yang berjumlah 1.32 juta. Jadi ini saya tidak langsung memberikan satu keadaan yang lebih selamat kepada Sweden daripada ancaman Rusia terutama sekali. Ya, pasca sidang kemuncak perjanjian Atlantik Utara ataupun NATO ini, adakah ia akan menjadi satu perubahan lanskap geopolitik di Eropah khususnya dan juga geopolitik di Euro-Atlantik, pandangan Prof? Ya, sebenarnya apa yang kita lihat pasca NATO Summit yang berlaku di Lithuania baru-baru ini sebenarnya akan memberikan satu keadaan yang sangat berbeza kepada dunia ini secara amnya, terutama sekali daripada segi geopolitik. Jadi kita dapat lihat bahawa naratif seperti yang kita bincangkan di awal tadi, Nazri, bahawa kita lihat mereka telah menjadikan platform ini untuk menghentam Rusia, menghentam China, dan pasca ini akan maknanya dilanjutkan dengan siri-siri perbincangan secara lebih tertutup ataupun yang lebih spesifik, dan juga menggunakan platform-platform yang saya sebutkan tadi. Mereka bekerjasama dengan Asia Pacific Alliance, bekerjasama dengan negara-negara secara persendirian seperti Jepun, seperti New Zealand, Australia dan lain-lain. Maka ini akan menjadikan Rusia semakin berada dalam situasi terancam dan juga tidak senang dengan keadaan tersebut. Dan ini mungkin akan mencetuskan lebih banyak konflik dan juga ketegangan di antara kedua-dua blok. Selain daripada itu juga, kita harus faham bahawa persidangan ini juga adalah satu ruang untuk memberikan, kerana apabila saya baca detail pembincangan tersebut, satu ruang untuk membantu Ukraine dengan lebih, kita panggil lebih kukuh lagi. Jadi senjata-senjata yang disupply kepada Ukraine adalah lebih bersifat technical, sophisticated, dan juga melangkaui apa yang mereka beri sebelum ini. Jadi selalunya mereka akan beri senjata yang sesuai hasil daripada persetujuan dalam summit. Tetapi kalau summit yang baru ini, mereka bersetuju untuk memberi senjata yang lebih sophisticated kerana mereka membawa satu naratif bahawa Rusia sudah bersedia untuk melakukan serangan nuklear ke atas Ukraine. Itu amat menggusarkan kita. Jadi impak kepada keamanan Indo-Pasifik, kerana kita tahu di sebelah Pasifik, Laut Cina Selatan menjadi pertikaian semua dengan negara yang menuntut kawasan bertindih di Laut Cina Selatan, dan bagaimana kuasa China cuba menguasai Laut Cina Selatan itu. Begitu juga isu Taiwan, seringkali provokasi berlaku sama ada di peringkat China ataupun di peringkat Taiwan itu sendiri, dan lawatan-lawatan yang begitu sensitif dari kalangan Kongres Amerika dan juga dari rakan-rakan NATO. Jadi adakah itu juga perlu kita beri perhatian? Ya, ini sebenarnya memang rata-rata pengamat dalam bidang kajian strategik dan juga keselamatan melihat bahawa future konflik bagi dunia ini adalah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan yang mana automatik kita adalah sebahagian daripada komuniti Laut Cina Selatan. Dan walaupun isu tersebut adalah sebenarnya isu di antara Amerika dan China, tetapi kita yang berada di pesisir tersebut akan menerima kesan yang cukup dahsyat. Jadi secara tidak langsung kita lihat sekurang-kurangnya daripada kajian 10 kali nama China telah disebut dalam persidangan NATO yang terbaru ini, summit itu, yang menunjukkan bagaimana NATO melihat China adalah sebagai ancaman pada masa yang akan datang. Jadi China disebut acap kali, China menguasai teknologi, China sangat agresif, China menguasai Laut Cina Selatan dan sebagainya.
maka ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa spillover daripada persidangan tersebut akan membawa kepada Laut Cina Selatan dan juga seterusnya akan menjadikan situasi di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik ini tidak lagi aman. Uh, Ya. itu kita belum kaitkan lagi dengan AUKUS yang tiba-tiba membawa masuk teknologi nuklear ke wilayah ini. Maka kita berada dalam situasi yang berbahaya sebenarnya, Nazri. Ya. Ya, menarik. Dari brief itu, pandangan Prof berkaitan dengan sumbangan NATO untuk perang di Ukraine itu 2% KDNK rakan-rakan NATO ini untuk disumbangkan kepada kekurangan ataupun supply pertahanan yang terkini seperti mana Prof katakan tadi kepada Ukraine, dan untuk membendung serangan-serangan akan datang berbentuk serangan bom nuklear oleh Rusia ke atas Ukraine. Tetapi Zelensky begitu yakin bahawa selepas perang berakhir, Ukraine akan diterima masuk sebagai anggota rasmi NATO. Jadi di mana kita perlu lihat dua kenyataan ini? Nampaknya NATO mahu perang berlanjutan, tetapi Zelensky seolah-olah yakin bahawa perang akan akhir dalam masa yang terdekat, dan itu menjadikan keyakinan beliau NATO akan menerima dengan syarat-syarat itu sebagai ahli rasmi. Jadi adakah kita akan lihat konflik Rusia-Ukraine akan berlarutan dan akan menjadi satu konflik baru pada masa akan datang? Okey, ya. Sebenarnya memang kita pun kalau kita telitilah um, adakah bantuan oleh NATO itu benar-benar ikhlas ataupun mempunyai kita panggil agenda yang tersembunyi, dan rata-rata menyatakan bahawa Nazri pun sebut 2% daripada KDNK itu disalurkan untuk memberikan daripada segi bantuan allocation untuk senjata dan sebagainya kepada Ukraine melalui NATO. Tetapi dalam masa yang sama kita dapat melihat bagaimana sebenarnya senjata-senjata ini dihasilkan oleh beberapa syarikat-syarikat besar yang berpangkalan di Amerika, seperti Boeing dan beberapa company lain, termasuk BlackRock. Jadi mereka ini semuanya adalah funder kepada Joe Biden dalam pilihan raya yang lalu. Maka secara tidak langsung bercakap tentang 2% ataupun 5% ataupun 1% daripada KDNK dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah untuk membeli senjata ataupun membantu Ukraine, dan membantu Ukraine adalah dengan memberikan senjata. Memberikan senjata yang supply-nya adalah syarikat-syarikat yang saya sebutkan tadi. Maka akhirnya yang beruntung itu adalah mereka-mereka yang menjadi tycoon ataupun mafia dalam industri senjata api dunia. Dan kita lihat apa yang dibelanjakan oleh Ukraine ataupun Zelensky itu bukan free. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan itu sebenarnya bersifat hutang. Dan kita dapat melihat bagaimana negara-negara yang sebenarnya mengalami konflik dan semua resources dalam negara itu akan digunakan untuk membayar hutang-hutang senjata, membeli senjata-senjata, dan akhirnya membenarkan kontraktor-kontraktor daripada barat untuk masuk dan juga menjalankan perniagaan menguasai hasil mahsul bumi dan sebagainya. Jadi itulah situasi yang sebenarnya mungkin yang tidak disedari ataupun yang disedari tetapi tidak mampu berbuat apa-apa kerana mungkin ugutan dan sebagainya daripada kuasa-kuasa besar yang kita sedia maklum. Jadi Ukraine berada dalam situasi yang bagi saya sangat merugikan, dan seharusnya mereka menyegerakan supaya perang ini tamat. Dan saya melihat bahawa memang NATO ingin perang ini berlanjutan kerana itu adalah bisnes. Dan Rusia juga saya melihat bahawa mereka ingin ianya tamat lebih cepat, tetapi dalam masa yang sama maknanya NATO sentiasa memberikan senjata, dan kekuatan Ukraine sebenarnya kalau saya teliti, saya analisis daripada masa ke semasa, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa kerana supply senjata yang tidak berkesudahan. Jadi kita lihat dalam perang dahulu, contohnya Rusia dengan Afghan pun sama juga. Walaupun Afghan boleh dikalahkan dalam tempoh yang pendek, tetapi apabila Barat keep supplying weapons, yang akhirnya Rusia sendiri terpaksa mengaku kalah. Tetapi perang berpanjangan menguntungkan pihak-pihak yang kita sebut sebagai kapitalis, warmongers. Jadi kompleks pertahanan Amerika akan mendapat laba yang lebih besar selepas ini, Prof? Ya, pasti.
pasti mereka akan mendapat laba yang lebih besar. Dan kalau kita ada peluang, sepatutnya kita membeli saham-saham syarikat-syarikat senjata api ni. Ya. Menarik. Okey Prof, terima kasih memberikan pencerahan dan juga susul galur pasca pemimpin NATO bertemu di Vilnius di Lithuania pada minggu lalu dan melihat keadaan geopolitik Eropah dan juga Atlantik dan juga di peringkat Indo-Pasifik di negara kita ataupun sekitar ASEAN dan juga Timur Jauh ini, impak kepada gerakan-gerakan yang terbaru dan juga keputusan-keputusan yang besar yang dilakukan oleh NATO pada minggu lepas. Jadi perlu kita teliti pastinya impak secara langsung ataupun tidak langsung akan memberi kepada geopolitik Malaysia dan juga negara-negara yang terlibat dengan kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan juga China. Sekian saja dalam Awani Global malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.